sebenarnya accent tu sebenarnya bukan satu benda yang kita Janji patut orang titik. faham lah. Betul. Janji orang faham. Accent sebenarnya bukan satu benda yang kita Ataupun nak mungkin titik ayat Datuk beratkan. tu orang tak faham. Bukan orang tak faham. Dia orang suka menganjing kan, faham tak? Kalau salah tu dia macam gerak tubuh dengan orang lah. Hi, hello. Welcome back to Hitam Putih podcast season 3 with me and also my partner today. Oh, now you speak London lah, yeah. Why suddenly you speak English? Oh, because you know, nowadays we have to make English as our first language also. No, our first language must be Yeah, Malay. still bahasa Malay. But Ini lupa daratan. tak. Ini lupa daratan. Ini Melayu. Tidak. Melayu lupa Tak, daratan ni. Bukan. Kalau kita nak ikut kepentingan dalam bahasa Inggeris ni pun penting juga tu walaupun dia bukan bahasa utama tetapi ianya juga sekarang merupakan keutamaan kerana most of it pelajaran atau apa education tu banyak juga dalam bahasa Inggeris. Ya, tapi itu tak menandakan kejayaan bagi satu bangsa. Ya, tapi education tu kan penting. Tak salah kalau kita pandai bercakap dan fasih dalam bahasa Sebab Inggeris. kita menghormati bahasa orang tu. Macam China dia tak cakap bahasa orang putih pun. Ya. Rusia dia tak cakap bahasa orang putih pun, dia mau maju juga. Ya, apa tapi tak masalah salah dia? kalau kita belajar untuk tambah Memanglah ilmu. tak salah, tapi kita ni terlampau macam sebab kita kena jajah kan. Bila penjajah dah masuk negara kita ni, jadi maknanya Melayu ni kena speaking. Oh, taklah. Itu tajuk kita ni. Melayu kena speaking. Kena speaking. Maknanya macam sekarang ni apa-apa is a must. Kalau tak pandai cakap orang putih, macam ketinggalan zaman. Jadi siapa dengan kita hari ni tu? Kita bersama dengan Raja Marzarina ataupun kita senang panggil dia Marza. Yes, Apa khabar Marza? Sihat Alhamdulillah. Welcome to Hitam Putih. Thank you. Thank you so much. kena test dia sikit ni, English dia ni. My God. Dia kan dia test kita balik kan. Tak apalah sebab dia memang orang yang mengajar dan orang dah gelar dia teacher, English teacher. So how are you teacher today? I'm very good. Thank you. So welcome to Hitam Putih. Thank you so much for having me. Tengok. Okey, apa pun orang Melayu kena speaking. Betul ke orang Melayu ni kena speaking? Kalau tak speaking maknanya orang Melayu tu low class. Jadi ini benda yang kita nak berbicara hari ini tentang kepentingan bahasa-bahasa selain daripada bahasa Melayu yang kita cukup faham, bahasa Malaysia, di mana bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan kita, bahasa yang diutamakan oleh semua penduduk-penduduk di Malaysia. Tetapi bahasa Inggeris juga menjadi satu teras utama juga kerana dalam kita ni sebenarnya pernah dijajah. Sebenarnya British membuatkan kita more to English lah, education kita cara hidup kita British yang aturkan. Jadi English ni memainkan satu peranan untuk kita maju ke depan lah kalau kata dalam apa jua bidang. Betul ke tak betul saya pun tak tahu, tapi mungkin Mazza boleh cerita sikit tentang sebelum ni, boleh cerita sikit latar belakang sikit daripada mana awak ni asal usul dia. Oh, okay. Saya sebenarnya orang Johor. Lepas tu belajar dekat Johor kat mana? Johor dekat Mersing. Mersing, Johor ni? Johor? Johor tak. Saya Tak. tak reti. Saya tak tahu lah. Parents saya tak pernah cakap bahasa Jawa dengan saya. Tapi dia bukan Johor lah. Saya pun rasa macam bukan kot. Bukan kot. Okay. Sebab Bugis. mak saya orang Perak. Perak. Perak yang Banjar. Banjar Oh, tak salah saya. Banjar. Tapi mak saya pun tak pernah cakap Banjar dengan saya. Yalah, So, banyak bahasa ni sebenarnya, bahasa ni kita nak cakap pasal lorat lorat suku-suku ni banyak dah hilang. Budak-budak macam ni dia bangsa Banjar tapi tak boleh cakap Banjar. Orang Jawa, anak Jawa tak boleh cakap Jawa. Orang Minang tak boleh cakap Minang. Banyaklah. Banyak macam saya memang asal daripada British, tak boleh cakap Inggeris. Asal. Aku sekarang kena confuse lah dengan Dato' Rosyam ni. Ya. Dialek yang datuk nenek moyang saya pakai saya dah lupa. How can you forget? Because saya tak mix with that Circle. surrounded people, that circle that make me can speak English very fluent. So, can you understand me? Yes, I can. So, okay, you asal daripada mana? Asal daripada Johor, Masih. masa Johor. Lepas tu sama belajar dekat UTM. Masa tu ambil property management sebenarnya. Diploma in property management. And then terus start berkerjaya dalam bidang tu. Tapi sebab bila jadi property agent ni, dia punya income dia memang commission based. So memang masa tu awal-awal tak reti lagi
tak dapat lah nak jual rumah. So apa I buat Berapa lama tu? Setahun. Setahun pun tak ada tak boleh jual rumah. Sebiji rumah pun tak jual. Itulah, masa tu sangat tak terror. Okay, lepas tu saya pun kenalah ada side income. Right. So saya start cari dekat online, cari macam home tuition. So I can go, saya boleh pergi rumah ke rumah untuk mengajar lah, sebab saya tak ada kelulusan untuk pergi ke sekolah kan. Ya, tak ditauliahkan. So saya pergi rumah ke rumah, and start daripada situ saya seronok mengajar. And student pun jadi seronok belajar. Itu yang saya perasan lah. Itu yang parents bagi feedback, dia cakap macam, oh sebelum ni anak saya tak suka belajar, sekarang dah suka, dah seronok, dah tak sabar nak ada kelas. Awak ajar apa? Saya ajar matematik dan juga bahasa Inggeris. Oh, sains tak ajar? Sains sekolah rendah, tapi saya tak berapa suka sangat. Sebab student dia ada banyak soalan, budak-budak ni ada banyak soalan, and saya rasa macam tak puas kalau saya tak boleh explain yang diorang harapkan. So saya macam okay, saya boleh tapi macam tak puas. So saya fokus dekat matematik dan juga English. Awak cara matematik juga Okay. Boleh lah. Boleh lah. Kau takkan Boleh dia lah. cikgu pula nak ajar student kan. Betul. Kena tahulah. So isu dia sekarang ni kita cakap pasal Melayu ni kena speaking. Betul ke? Melayu kena speaking sebenarnya dia bergantung kepada kita ada dekat mana. Okay, kalau kita dengan kita punya circle je, tak adalah kena cakap bahasa Inggeris. Tapi hakikatnya sekarang ni untuk kita berjaya, untuk kita bergerak ke depan dengan lebih mudah. Tak adalah mudah, tapi kita rasa confidence lah at least untuk bergerak ke hadapan. So itu sangat necessary, diperlukan. Okay, and benda tu yang buat orang jadi macam, kenapa macam ni? Kita ni memang kena jajah ke? Kenapa Jepun boleh je, kenapa kita tak boleh? Sebenarnya bukan pasal Jepun boleh ke kita tak boleh tau. Dia sebenarnya kita ni macam, apa salahnya kita tahu lebih daripada kita tahu satu je. Memang ada yang kata, alah tak apalah, nanti kalau tak reti kita hire lah translator, diorang boleh translatekan untuk kita. Tapi apa yang kita sampaikan tu nanti tak sama dengan apa yang orang tolong sampaikan untuk kita. So lebih baik, lebih indah, lebih sangat straightforward apa yang kita nak sampaikan bila kita sendiri boleh bercakap bahasa tu. Dan saya rasakan juga Marza, keperluan ataupun banyaknya orang kata office ataupun apa-apa sahaja yang melibatkan industri yang kena professional fasih, kan? professional yang kena fasih berbahasa Inggeris. So saya rasa parents sekarang ni memang dia nak anak dia di-educate dan memang nak anak dia pandai juga dan fasih berbahasa Inggeris. Betul. Cumanya dekat dalam bila sebenarnya untuk bercakap bahasa Inggeris ni kita kena biasakan menggunakan. Betul. Kita memang kena praktis. Kalau kita tak start, memang kita tak boleh tiba-tiba je tertera bercakap bahasa Inggeris. Kita memang kena praktis. Unfortunately, kalau dalam family tu bukan parents yang bercakap bahasa Inggeris dengan anak-anak, anak-anak tak dibiasakan, and anak-anak tak confident pun untuk bercakap dengan kawan-kawan dia dekat sekolah. Macam tu lah. Itu bukan language yang you pakai. Sama jugalah macam Datuk cakap tadi, suku logat tadi. Kalau you tak gunakan logat tu dengan anak-anak, tak adalah. Hilang lah. Sayang lah macam ni Banjar tak tahu cakap Banjar. Padahal dia ada beauty dia Banjar tu kan. Dia ada beauty dia. Banyak Banjar, Bugis, Even yang cakap dialek macam Kelantan, Negeri Sembilan tu semua adalah adaptation daripada keluarga jugalah. Ya, betul. Kalau tapi lama kelamaan 10 tahun 20 tahun lagi tiba-tiba nanti mungkin juga boleh hilang. Akan hilang. Mungkin boleh hilang kan. Kalau dibiarkan jadi semua akan hilang. Sayanglah. Sebab itu salah satu warisan orang panggil kan, warisan. Jadi tapi budak-budak sekarang dah senang dah Datuk. Tapi kita nak tanya Marza ni sendiri. Adakah your parents pun ataupun dalam family you tu memang berbahasa Inggeris? Tak, bukan. Saya dekat dalam family yang tak bercakap bahasa Inggeris langsung. Sebab kalau kita bercakap rasa macam pelik. Rasa macam kenapa dia cakap bahasa Inggeris? Kita akan ada rasa macam tu. Belajar bahasa Inggeris daripada kecil saya suka main game. Saya suka main game The Sims masa tu. Main game, lepas tu saya suka dengar lagu, saya suka tengok cerita. Maknanya you banyak menggunakan media sosial, menggunakan YouTube, teknologi, games tu semua. Budak-budak sekarang ni budak-budak kecil semua dah pada cakap komputer dah. Sebab pakai YouTube tu. Betul. Gadget. Betul, tapi ada juga yang tak nak. So bila dia main Roblox ke macam tu, dia akan cari kawan-kawan yang bercakap bahasa Melayu juga. Sebab kan dia surround jugalah. Betul. Macam kalau kita dah bercampur dengan budak-budak yang semua cakap bahasa Inggeris, nak tak nak, macam orang pergi overseas lah. Dia pergi belajar overseas, bukan semua orang boleh cakap bahasa putih. Betul. Yang pergi belajar overseas, bukan semua orang cakap. Dia adalah kelas 6 bulan apa semua kan, tapi sampai sana pun dia menguap juga. Lama tapi dah duduk dia adapt.
Dia terpaksa. Dia adapt. Betul, dia terpaksa. Bila benda terpaksa ni dia akan datang. Betul. Bila benda terpaksa, nak beli makan kena cakap orang putih, nak beli ni kena Dah cakap. jadi benda hari-hari Benda lah. harian dia lama-lama macam saya boleh berbahasa Inggeris tapi saya tak confident sebab saya takut grammar saya salah. Saya takut present tense, past tense saya salah. Itu yang saya takut, jadi saya jadi cuak. Tapi kalau orang bercakap bahasa Inggeris saya boleh faham. Faham? Betul. Saya boleh faham kalau tengok Nak filem reply ke apa. balik lah. Saya tak confident. Tak Betul. confident Yelah, kan. kau tak adalah confinement jadi consignment Tu kan. Tukar sebab pronunciation dengan sounds tu lebih kurang. Betul. Sekarang ni memang banyak yang cakap dengan saya macam mana nak improve ni miss. Macam nak cakap bahasa Inggeris sebab saya tak confident. Okay, lepas tu kalau saya tanya balik kenapa tak confident? Ada yang cakap sebab takut pronunciation salah, sebab takut grammar salah, takut accent pun ada juga. Yeah, So accent. sebenarnya most of the time banyak yang tak nak cakap bahasa Inggeris sebab diorang sangat aware, diorang sangat macam alamak nanti aku salah macam mana ni. Nanti orang takut macam orang nampak orang ketawakan aku. Orang ketawa bukan. Aku nampak bodoh. Entah macam apa ni tak cakap bahasa Inggeris macam tu. Sebenarnya macam kita yang Decide. kita yang decide untuk orang fikir macam tu dekat kita. Itu yang pertama. Dan second, memang pernah pun ada experience macam tu lah. Okay, tapi kalau apa yang saya boleh cakap dengan diorang, bila kita nak bercakap bahasa Inggeris ni, kita kena tahu yang kita tak biasa. So bila kita tak biasa, kita kena practice. Kenapa kita kena practice? Kita practice sebab kita nak improve. So how you do your practice before? Okay, kalau I practice, I suka cakap seorang-seorang. I suka cakap seorang-seorang, banyak-banyak kali cakap seorang-seorang sebab saya pun dah biasa seorang-seorang. So tak adalah kena cakap depan cermin pun. Sebenarnya cakap seorang-seorang macam bila kita cakap, bila kita tengok cerita ke, and then kita dengar macam, biasanya kalau orang ajak kita makan, kita sebut okay. So maybe bila kita tengok cerita, orang tu kata macam, oh that sounds like a plan. So maybe okay, lepas tu I pun akan mimik. Ikut. Yes, akan ikut. And then I akan cuba cakap seorang-seorang dulu, and then bila I jumpa kawan, tiba-tiba I macam use that phrase instead of okay je. So macam kena start somewhere lah. Sebab saya tak membesar daripada family yang cakap bahasa Inggeris. So untuk kita biasakan, kita memang kena nak. Nak tu kena ada. Cakap Cuba seorang-seorang. cakap bahasa cakap Inggeris seorang-seorang. dengan Datuk jap. Alamak, nak cakap apa? Tanyalah Datuk apa-apa. How do you start your career? I How do start you my know that you career- know how to act? No, I don't know whether I can act or not. But my late uncle is Hussein Abu Hassan. I went to his house one of the Hari Raya, and then my mak ngah lah, we call my mak ngah, Hussein Abu Hassan punya wife. Okay. So she asked me, "What are you doing now?" I'm waiting for my SPM result. So you want to act? Because Pak Ngah is going to do one movie. She said, "Yes, I want to do it." So I go for the screen test, and then alhamdulillah. movie is that? Gila-gila remaja. Gila-gila remaja. Gila-gila remaja. So that's how I start when I was waiting for my SPM result. And you were the lead in that No, movie? I was You were- second lead. Second lead? Faizal Faizal Hussein Hussein was the is hero. Faizal Hussein the hero. So that's how I start my career until today is already about 38 years. Not bad lah. Yeah. Not bad. You can talk. Yeah, you can talk like really well. Apa kau ingat aku tak boleh cakap orang putih? Aku saja je macam nak merendahkan diri aku. So until today, because one of the thing that my father, I was brought up in a squatters in Kuala Lumpur in Kampung Kerinci. So most of the children yang dekat situ, they went for the sekolah Melayu. Okay. So because sekolah Melayu, they're not Malay school. Malay school, they don't have to pay for the yuran. Fee. So what my late father did is he sent me to the English school. So that's how I can learn a little bit about English. LaSalle College. Brickfield. Not college. LaSalle Brickfield. Yeah. So but my education end up in MCKK. Malay College Kampung Kerinci. Not Malay College Kuala Kangsar. So boleh tak bahasa Inggeris saya? Yes, okay. I mean, that's the purpose of English, by the way. I mean, it's the purpose of language. It's the purpose of any language. Dulu masa dekat sekolah LaSalle tu, I mix around with all this, the Chinese, the Indian. So that's how I practice my English. Tapi bila after that, when I go to yang sekolah yang satu lagi And tu, that is a British school. Yes. Asunta, Bukit Bintang Girls School, Convent Bukit Nenas, St. John, VI, LaSalle. This is the top British school lah. So maybe podcast ni lepas ni bahasa Inggeris? Sampai aku cakap dia orang pun tak faham cakap bahasa Inggeris.
Tapi most of orang kita sebenarnya, kita memang biasa kita boleh je faham apa orang cakap dalam bahasa Inggeris, cuma kita yang tak berani nak bercakap balik. Yeah, so I just Tapi bila cakap tak berani tu, saya suka orang Cina kat Malaysia. betul. Dia orang tabur je. Betul. Asalkan kau faham. Sebenarnya bahasa Inggeris asal kau faham je. Betul sebab Tengok grammar dia orang lagi hancur pada aku, tapi dia orang lanyak je. betul Tapi sebab confidence tu. So I cakap dengan diorang macam kita kena tahu yang kita cakap bahasa Inggeris ni untuk start, kita kena improve bukannya untuk impress. Sebab bila kita improve not to impress. Yes. Sebab bila kita nak impress orang, kita akan sangat aware macam alamak tersalah kat sini, malulah aku. Sebab kita nak impress. Itu kita bila punya, kita salah, bila kita malu, cepat kita belajar. betul. So bila kita nak improve, kita dah sendiri train dalam diri kita sendiri macam I nak improve. So mestilah I ada tersalah kat mana-mana. So mestilah ada orang akan tegur. So dekat situ kita macam dah ada, kita dah aware yang kita akan buat salah and orang akan tegur kita, and kita tak adalah rasa nak malu sebab kita dah tahu kita tengah nak improve sekarang ni. Memang teguran itu perlu, kritik itu perlu. So bila itulah mindset kita awal-awal, kita bukan nak impress siapa-siapa, cakap But we bahasa want to improve Yes. ourselves. You agree tak dengan saya kalau macam kata to improve our English speaking, we have to read a lot of English novel, newspaper, newspaper. kan? Itu untuk vocabulary. Sebab some people dia tak boleh cakap bahasa Inggeris bukan sebab grammar, sebab ayat sendiri pun kita tak tahu. Macam kita tak tahu makan to eat. As simple as that. Okay, sebab dia tak biasa baca. So kalau nak suggest orang, okay, baca buku. Tapi saya tak boleh lah miss baca buku tebal-tebal, saya tak faham. Okay, start slow, start simple. Baca buku kanak-kanak. It's okay. Sebab kita nak vocab dulu. Okay. Baca buku kanak-kanak dulu. Baca buku kanak-kanak tak apa. Jangan macam lama aku dah besar baca buku kanak-kanak. Tak, it's okay. Okay, sebab kita nak start, kita tak boleh terus go high. Kita kena start slow. Okay, and baca je. And bila kita dah biasa baca, dah laju, okay, kita upgrade lah. Kita baca lah buku yang tebal. Macam mengaji lah, baca Iqra dulu. Betul. Sebenarnya itu pun dah memang kita diajar. Mula kita kenal huruf dulu. Betul. Maknanya baca buku kanak-kanak dulu. Tapi kalau dah tahu, dah memang dah okay bahasa, kita punya English basic tu dah okay, tak payahlah start daripada kanak-kanak. Macam saya suka lah macam awak tadi, macam awak cakap okay, jom go for lunch. And then kalau saya okay, tapi awak cakap macam it sounds like a plan. Yes, that sounds like a plan. That sounds like a plan. So yang tu kita dapat, aku kena practice. That sounds like a plan. Yes. Kan? Supaya lepas ni kalau saya tanya, Dok, jom makan. That sounds like a plan. I know already. Okay. Macam tu lah. So sebenarnya banyak, daripada baca buku boleh, daripada dengar lagu pun boleh, tengok movie pun boleh. Sebenarnya lagi disarankan kita nak belajar Inggeris, kita tengok movie sebab kita nampak macam mana dia guna ayat tu, macam mana dia sebut, dia punya pronunciation dia punya intonation dia. Lepas tu ada subtitle lagi, kita boleh faham ejaan. Memang sebenarnya paling cepat untuk belajar Inggeris is kita tengok cerita, kita mimic, and kita confidencekan diri untuk bercakap dengan kawan-kawan, dengan kita punya circle. Memang akan ada kawan yang memang macam tiba-tiba nak English ni, tiba-tiba nak speaking. Belagak tu. Itu masalah tau. Dalam kalangan kita budak-budak Melayu. Masa dulu bila kita cakap bahasa Inggeris sikit, belagak ni kan. Bukan kata dia orangnya, aku bikin benda tu kan. Itulah kena ubah. Itulah kena ubah. Cara Kita dan nak mindset. improve, bukan nak impress. Okay, lepas tu lagi satu, kita kena tahu yang macam kita boleh control kita punya action, tapi kita tak boleh control orang lain punya action. So memang diorang akan merendahkan kita ke bila kita tersilap. Awak pernah kena macam tu? Tak pernah. Alhamdulillah saya tak pernah. Sebab saya ada dekat dalam circle yang bahasa okay. Inggeris. Dia tak adalah bahasa, saya tak ada pun kawan yang bercakap bahasa Inggeris all the time. Tapi macam I perasan acceptance tu ada. Kita start daripada mula-mula cakap satu perkataan bahasa Inggeris je. Instead of macam jom makan, kita cakap jom lunch. Itu dah start dah sebenarnya. Lepas tu start daripada perkataan, kita go for a phrase pula. Satu ayat pula, satu sentence pula. Macam I'm not feeling well lah today. Macam tak apa, it's okay untuk rojak sebagai permulaan. Ada yang tak suka macam cakaplah bahasa Inggeris betul-betul, kenapa nak cakap rojak? Ada yang cakap macam tu. Tapi to me, untuk kita start practice, kita kena start simple and slow, tak apa. Sebab kalau kita nak terus go in English all the time, nanti kita sendiri tak dapat nak sampaikan apa yang kita betul-betul nak sampaikan. Dia jadi macam stuck. Jadi communication tu terganggu. Padahal kita nak bercakap
dalam bahasa Inggeris sebab kita nak berbual, asalkan message tu sampai. Okey lah kan. Tapi kita kena fikir juga penerimaan orang yang kita nak bercakap tu. Sometimes dia rasa macam, yelah apa dia judge kita ke kan. That's mentality tak. Itu lebih kepada attitude. Kalau katalah sekarang ni you dah mengajar, you dah buat tuition, home tuition, and now you dah jadi teacher dekat pusat tuition. Roughly yang you mengajar tu umur antara Darjah 5 sampai tingkatan 5. darjah 5 sampai tingkatan 5. Oh tak boleh lah aku betul. jadi anak murid kau. Tak boleh. Saya tak boleh. Sebab saya punya ajar saya exam oriented tau. Saya jenis macam sebab itulah kalau orang tanya, ramai juga yang tanya, Miss tak ada ambil kelas yang selepas sekolah ke sebab I nak improve my English fluency, my English Baru je communication Datuk nak ambil skills. awak. Tak ada, sebab saya bila saya mengajar saya memang fokus kepada exam oriented. Macam okay, soalan macam ni macam mana you jawab. Okay, what tenses yang you kena guna? Kenapa you kena guna tenses ni? Pasal grammar tu kenapa dekat sini salah? Tapi kalau kita nak dalam kita punya daily communication life ke, yang tu saya tak tahu apa yang diorang punya target, apa diorang nak sampai. Sebab kalau untuk daily conversation ada banyak sangat. Kan? And it depends on situation. Maknanya you yang memang dah yang spesifik. Maknanya betul. Untuk darjah 5 sampai tingkatan 5 tu yang dah dimodulkan. Betul. That's how you punya teaching punya cara lah. Betul. Tapi betul ke awak belajar bahasa Inggeris ni? Masa dulu masa awak belajar dekat universiti, awak boleh bahasa Inggeris tak? Boleh? Boleh bahasa Inggeris masa bila awak start awak punya bahasa Inggeris ni? Bila saya start saya punya bahasa Sekolah Inggeris, rendah ke? Sekolah, bila saya start bercakap dengan kawan-kawan sebenarnya dekat sekolah menengah. Okay. Itu pun macam sikit-sikit. Itu pun saya tak actually speak in English all the time pun. Dekat university barulah dengan few people. Pun macam kita macam dengan dia ni kita tak biasa cakap bahasa Inggeris. Kalau cakap bahasa Inggeris macam tak best. Kita boleh perasan dengan orang mana yang kita boleh cakap sikit-sikit English, dengan orang mana yang tak boleh. So bila kita nak improve English, memang itu kita punya intention, memang niat kita nak improve English. Kita sebenarnya boleh dah tahu orang ni boleh cakap English sikit-sikit ni, kita start cakap dengan dia lah. Ataupun kalau ada kawan yang tegur macam I nak improve English lah, jomlah kita start sama-sama. So bila kita start sama-sama, macam you tersilap you betulkan, I tersilap I betulkan. Macam tu. So jadi aku kena cari ni lah awet orang putih. Awet terus nak cari awet. Itulah. Yelah cari awet orang putih lah. Barulah aku kalau jantan tu aku malas nak ni, malas nak bercakap dengan jantan tu. Kalau perempuan tu seronok sikit cakap. Anak-anak lah, anak-anak perempuan. Anak-anak Datuk, cucu Datuk boleh cakap English pun. Lagi fun cakap dengan kids sebab diorang lagi banyak question. Lagi banyak nak Tak tahu. apalah, aku dah pandai dah. Dah pandai dah. Tak nak Kau tak nampak aku yang cakap tadi. Tapi boleh polish lagi. Dia bab confident lah. Saya bab confident lah. Sometimes kalau macam saya pergi dalam kelompok-kelompok orang yang berbahasa Inggeris ni, saya tengok dia orang bahasa Inggeris tu, dia orang punya bahasa Inggeris tu kira standard yang tinggi tau. Tapi ada juga tu dia orang ni, dia orang the way kadang-kadang bahasa Inggeris tu sebenarnya dia punya pronunciation, dia punya slang tu. Dia gayakan tu. Dia gayakan tu cantik. Jadi kita nak masuk tu macam pasar je kan. Macam tak apa aku diam lah. Malah aku cakap macam tu. Macam tu. Kalau kita perasan kan, orang Melayu ni kita suka nak sama dengan orang yang kita tengah bercakap tu. Macam That's the problem dengan I. Macam kalau kita bercakap dengan orang Cina, tiba-tiba macam bukan macam tu lah. Tetapi kita nak ada bunyi kita ambil slang dia juga. Kita ambil slang dia juga. Padahal kita tengah cakap bahasa kita. Kan? Kenapa kalau orang Malaysia ni cakap orang putih, dia slang dia British ataupun US? Sebab kita sebab kita kalau cakap daripada segi pendidikan ke, British. sebab dulu British kita dijajah oleh British dan kita pakai diorang punya sistem education. Tapi kalau dari segi American, sebab kita terlampau terdedah. Yes. Movie, kenapa lagu. kita nak kena ikut dia orang? Sebenarnya kita tak kena pun. Kita yang nak. Contohnya kadang-kadang bila saya cakap bahasa Inggeris, kadang-kadang saya punya perkataan tu tersalah sikit, anak saya gelak dengan saya. Saya cakap dengan dia, what's wrong with me? Saya cakap, kalau kau tengok juru acara Grand Prix dekat Sepang kan. Now you are in Sepang. Dia pun salah juga. Betul? Memang pronunciation dia adalah Sepang. No, Sepang, Melayu Sepang. Itu Melayu. That's the problem. Kenapa Mak Sari tak sebut Sepang? Kenapa dia sebut Sepang? Tapi kita cakap dia orang putih. Kalau aku sebut salah, kau marah.
Betul. Aku Melayu apa? Nanti aku nak sebut macam mana? Faham tak kan? Faham tak? Faham. Memang betul pun. Macam kita tengok orang India. Orang India bercakap bahasa Inggeris. Dia logat dia. Betul. You know that's one. My problem is kan? Betul. Faham tak? Sebenarnya accent tu sebenarnya bukan satu benda yang kita Janji patut orang titik. faham lah. Betul. Janji orang faham. Accent sebenarnya bukan satu benda yang kita nak Ataupun mungkin titik ayat Datuk beratkan. tu orang tak faham. Bukan orang tak faham. Dia orang suka menganjing kan. Faham tak? Kalau salah tu dia macam gerak tumbuk dengan orang lah. Kan? Betul, tapi asal itu- kau faham cukup lah. Betul. Memang pun. Tapi ya itulah. Sebab orang-orang ni kita tak boleh control. Kita memang kena macam sabar je lah. Tak apa. It's okay. I nak improve. I nak it's improve. improve. Kita nak improve. Tu je lah. Janji Datuk cakap. Betul. Kan walaupun tersalah sikit, terkucil sikit, tak ada masalah. Janji kalau saya pun kalau kata orang tu cakap kalau tu salah pun, saya tak kisah sebab janji saya faham apa yang dia nak cakap. Betul. Dah lah, okey Dan je. accent tu tak penting pun. Accent tu kita akan mahir along the way. Sebab Because kita pun buat mistake. Betul. Sometimes kita pun tertukar. Kita pun pronunciation kita pun tersilap. Betul. Kan? Yang pronunciation tersilap tu kita memang boleh improve. Tapi dari segi macam accent, kadang-kadang hari tu I ada buat content. I sebut literally. Sebab literally lah. Literally kalau kita orang Melayu kita sebut literally. Tapi kalau American dia sebut literally. Tapi kalau English tapi kalau British dia sebut literally. Ada yang go I macam miss. It's actually 3 syllables. Literally. So benda tu it's okay. I tahu I learn from others juga. Walaupun I tahu I sebut American punya slang. Tapi it's okay. Oh dia dah enlighten me. Sebenarnya kalau British dia sebut literally. So it's up to us. Kita nak react macam mana dekat benda tu. Kita nak anggap itu sebagai satu ilmu tambahan tu. Kita nak rasa macam dia ni nak tunjuk pandai pula dengan aku. It's up to us. So kita boleh control. Kalau kita fikir macam kalau I rasa macam nak cakap British, I sebut literally. Apa ayat macam selalu orang macam British and American kan yang menarik-menarik, yang selalu sekarang ni budak-budak muda pakai, yang dia orang suka guna macam any words. Macam yang any words. Sekarang diorang suka Gen Z ni sekarang dia ada banyak slang tau. Macam diorang sebut sus. Sus. It's actually suspicious. Tapi macam dia pendek-pendek kan. she's being Dia sus. Nah, dia short form kan benda tu. Yes. Okay, macam kalau kita tanya how do I look? It's giving. Is it giving? Giving tu macam do I serve my look today? Macam tu macam is it giving? Itu yang sekarang these kids diorang punya slang. Yes. Instead of just words yang diorang nak pakai macam tak adalah sekarang diorang ayat diorang diorang penuh. ayat diorang penuh. Sekarang diorang sebut amazing je ke apa tak. Diorang ada ayat diorang sendiri. Slang diorang. Dia permudah-permudahkan lah. Dia orang kadang-kadang tu dia orang zaman tahu dia orang huruf lah, je dia orang pakai. Zaman FYP lah apa benda, OMG. FYP. OMG semua tu kan. Dia zaman Kita zaman yang berubah. mula-mula tu apa benda FYP ni? TikTok dia FYP yelah. FYP tu apa? Kan rupanya it's like a words yang dia dah kecilkan. Betul. Ada pula juga sebut better. Better. Sebenarnya benda tu okay je. Yeah. Kita seronok je nak Awesome. cakap kan. Better. Awesome. I'm better. Ada boleh je nak sebut better. And kita accept as long as kita faham. And dia punya pronunciation tu betul. Lain lah kalau perkataan tu better tapi dia sebut butuh. Lain lah. Dan kenapa? Tu dah confirm, itu dah salah. salah. Kita kena betulkan lah. Kalau dari segi accent, dari segi daripada segi accent nak guna British ke American ke nak bunyi seperti orang Melayu pun tak apa. Tapi English dia British English dia lagi sopan bagi saya lah. Betul. Sebab dia ada lengkok dia. Ada lengkok dia. Macam mana kau boleh British cuba English? Alamak, British accent. Alamak, macam cakaplah kita nak pergi ke airport dan kita nak beli tiket kemudian nak terbang ke Sydney. Okay, so well, you guys should go. Dia ada should satu go ya. there and go to the counter, and maybe you should like bring along your bag. Yeah, and you can like give Take your ticket. Yeah, take your ticket and And we get fly to Sydney. Yeah. Sorry, I'm so nervous. It's Kau nervous dengan aku ke apa? Kau rasa kau punya bahasa ni tak bagus pada aku? Ya first time. Tiba-tiba macam hilang. Tak tahu nak cakap apa. Kalau yang saya tak faham selalunya Australian. Saya kalau jumpa dia orang kerana anak saya belajar kat sana. Kalau saya pergi sana macam dia cakap dengan saya, sorry. Kadang-kadang Sebab dia sorry. patahkan ada sesuatu huruf betul. yang dia Saya matikan. memang Australia saya memang ni Aussie, Betul. memang So sama juga lah dengan kita. Accent ni memang masing-masing ada diorang punya accent. So macam kalau kita tak perlu pun nak
Tapi tak ada pun kita ketawakan dia. Betul. Tapi kalau kita cakap salah, cakap cara Melayu, dia budak-budak ni. Ni orang Melayu juga yang orang gelakkan Melayu, kita. gelakkan Yang kita. gelakkan kita ialah orang Melayu. Budak lah tu. Yang gelakkan orang Melayu ni orang Melayu je. Orang lain tak gelakkan kita pun. Ya. Padahal macam bila orang Chinese cakap Melayu dengan kita, ada slang Chinese, kita tak gelakkan dia orang pun. Tak gelak pun. Tapi kalau kita salah, kita cakap mutik, kita pula jadi malu kan. Sebab apa? Sebab kita budaya ada yang memang ada orang yang ada tabiat suka memperlekehkan orang lain, suka merendahkan orang lain. Dia anggap benda tu sebagai bahan, nak bahan orang. Macam tu je kerja dia orang, tak ada benda lain. Kerja dia nak bahan je. Itu mentaliti lah sebenarnya. Mentaliti yang sebenarnya tak diperlukan. Yang sebenarnya kita kena cakap dengan orang tak baik buat macam tu. Dan bukan semua. Kadang-kadang sekarang ni kalau kita tengok dulu, kita memang educate. Macam my son pun kan, I educate dia, hantar dia pergi tadika pun kita hantar tadika yang memang ada English punya ni, and then after some day kita masuk international school and whatever kan. Tapi bila sampai satu point, budak-budak sekarang dah memang membesar dengan gadget. Dia kadang-kadang tak payah teacher pun dia know how to belajar daripada perkataan-perkataan tu, automatically dia orang akan absorb daripada gadget. Betul. So sekarang ni macam orang yang macam umur-umur macam saya, yang diorang ni terlambat nak berbahasa Inggeris, and they try to learn English because keperluan benda tu untuk diorang nak pekerjaan, untuk diorang punya, kadang-kadang ramai yang buat bisnes kan, ramai usahawan-usahawan sekarang ni diorang nak fasih berbahasa Inggeris. So diorang tak malu tau untuk pergi belajar, diorang pergi kelas and few of it saya akan recommend untuk pergi ke British Council. British Council is a very good tempat juga untuk orang-orang dewasa, actually diorang nak learn the English. So kalau macam you sekarang, student you banyak umur darjah 5 ke tingkatan 5. So the parents macam mana? Parents, sorry saya tak faham soalan. Maksudnya parents soalannya maksudnya parents sekarang educate anak-anak daripada umur 5 tahun hingga tingkatan 5 tu, sebab dia adalah memang subjek. Memang English tu adalah keperluan. So what do you think bila you nampak parents yang memang effort dia hantar anak dia extra pergi tuition macam kat tempat you ni? Maknanya mereka menggalak, menyokong. Betul. Diorang sangat menggalakkan dan macam ada yang mostly macam tak apa miss, bagi je homework banyak-banyak. Okay, and benda tu memang sangat digalakkan lah. Sebab ada juga parents yang hantar anak tuition, lepas tu macam kita bagi homework sebab kita nak suruh improve sikit lah, sebab kita perasan most student yang pergi tuition ni diorang perlukan extra. Maksudnya apa yang diorang dapat dekat sekolah tu tak cukup. So bila kita nampak dekat pusat tuition ni, tak cukup, and then kita buat latihan, and then sebab kelas tuition saya seminggu sekali je, seminggu sekali dan 1 jam. So untuk diorang terus improve di situ tanpa ada extra latihan, and diorang tak buat, tak okey juga. So memang perlukan dorongan daripada parents untuk check, untuk tanya diorang, tanya diorang semula, okey tak ni maksudnya apa, tadi belajar apa dekat sekolah, macam dekat tuition tadi cikgu explain tentang buat apa, karangan apa, so apa benda yang baru belajar hari ni. So kalau parents tanya benda tu dekat anak-anak diorang, insyaAllah anak-anak diorang akan ingat. Bila tak ada tu yang nanti next week, okay last week kita belajar benda ni, ya ke miss tak ingat, tak tahu kan. So nak jadi ulang balik, nak kena ingatkan balik. So dia jadi dia macam tak smooth lah. So kalau ada bantuan daripada ibu bapa untuk galakkan anak-anak sebut balik ke karangan diorang dekat rumah tu, kita dah tulis karangan, boleh tak cuba bacakan balik karangan you dekat parents pula dekat rumah. Tapi kalau saya rasa kalau macam katakan parents tu dia boleh bercakap bahasa Inggeris macam tahap saya ni, kalau dia dapat anak tu, maknanya daripada kecil tu dia campurkan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Dan budak-budak kecil dia cepat. Macam mana anak kita tahu bercakap? Bukan dia dengar kita bercakap. Kalau dia dengar kita bercakap bahasa Inggeris kat dalam rumah, tak banyak sikit pun, setengah bahasa Malaysia, setengah bahasa Inggeris, maknanya dia dapat tangkap words tu lah. Betul. Kan? Itu penting juga. Adaption. Dalam hidup kita, miss, berapa perkataan kita kena ada dalam bahasa Inggeris perkataan untuk kita hidup? Allah. Okay. Untuk kita pergi luar, okay, I want to buy, I want to pay, I want to eat. Ya, at least yang basic. At least yang basic. Berapa? Alamak, berapa tu I tak tahu. Tak ada I'm so sorry. I don't have the answer for that. You must keep this answer next time when people ask you. You have to know this answer. Maybe 50 words or 100 words. So that every humans must know. Yes. 50 Sebab we words. always use that word every day in our daily lives. I want to eat. I want to apa benda kan? Benda-benda macam ni.
Dia kena ada. I think you kena buat kat dalam TikTok you lah. Yeah, thank you so much for kan? the idea. Essential words that you need to know. Essential words. Benda penting. Yes. Paling tidak pun benda ni kau kena ada. Sebab nowadays kids pun dah start dengan TikTok. Betul. They use TikTok. I'm not worried about this generation punya kid because they can speak English very even fluently. better than us. Much more better. Yeah, much better. Tapi macam mana? Sebenarnya kan kita ada je sebenarnya ada je kanak-kanak yang diorang tak di-expose pun dengan bahasa ni juga. Sebab kita dekat Kuala Lumpur tau. Dekat Kuala Lumpur kita memang nampak memang It these goes kids to memang rural dah area. boleh Luar kalau KL. kita pergi macam kalau saya balik kampung ke dekat Kawasan kawasan pedalaman tu tak juga. So Environment. yes, environment. Because kalau kat KL, kalau bandar besar, bukan KL saja, bandar besar, bandar dekat besar. sekolah tu dia bercampur dengan Cina apa semua. Macam kat kampung-kampung ni, kadang-kadang dia orang sekolah satu kat orang kampung tu juga pergi sekolah situ. Betul. Dan Macam sekolah orang saya kampung dululah. tu, Itu yang bapak saya, arwah bapak saya cakap. Orang kata kat dia kata orang panggil dia Abang Sudin lah, bapak nama saya cakap Abang Sudin ni belagak. Dah lah susah. Hantar anak pergi sekolah bahasa Inggeris, tambang bas, yuran kena bayar, sekolah Melayu tak bayar yuran. Tapi dia cakap dengan saya, dia kata at least kau orang semua tahu yes, no, alright. Yes, no, alright. Mana kau dah boleh jawab dah. Betul. Kalau orang putih tu katakan This is You want to eat? Yes. yes. You want You tanya burger? saya soalan. You want burger? Yes. Are you hungry? No. Okay. You want to go there? Alright. Yes, no, alright. 3 perkataan. Betul. 3 perkataan tahu dah boleh pergi London dah. Kau pergi where do you want to go? Which one? This one? Yes. No. Yeah. No. You want to go here? No. You want to? Yes. Itu je. Yes, no, alright. Yes, no, alright. Yeah. tiga ni sampai London dah. Sampai London boleh pergi dah. Dia sebenarnya nak pergi mana-mana pun bukan pasal bahasa. Seni. Yelah. Ini ada mana-mana boleh pergi. Tapi kita tengah cakap pasal Tapi Melayu. at least Melayu kena something speaking, sekarang kan? ni bila ada gadget, bila ada media sosial, ada TikTok semua, orang menggunakan platform tu untuk belajar juga tu. Kan? Tak perlulah dia orang nak keluar duit yang banyak. Kalau katalah orang susah. Kan? Tapi they can paling use this tidak pun channel. paling tidak pun Datuk, kalau dulu kalau tengok macam saya duduk KL, kita punya tahap Inggeris tu berada macam orang kampung sekarang. Dulu. Sekarang ni orang kampung tu dia dah macam saya kat KL dulu. Ya. Faham tak? Transition. Ada. Dia ada. Dia ada base Kalau dia. setakat macam IU, yes, no, alright, dia orang dah tahu dah. Betul. Dulu dia orang tak tahu. Betul. Bukan nak merendahkan Tak, dia orang. sekarang, Betul, sekarang betul, lagi betul. banyak lah word dia tahu. Lagi banyak word dia tahu kan. Sebab lagi terdedah kan. Mana-mana pun sekarang ada. No, the reason why kita cakap pasal lagi ni Melayu kena speaking ke. So bila speaking dia ni sebenarnya banyak benda kita boleh buat dalam zaman yang digital ni. Macam contohnya sekarang banyak orang Malaysia ni dia pandai menjaga menggunakan social media. Betul. Tapi kalau kau boleh cakap bahasa Inggeris, kau Betul. boleh cakap bahasa Melayu, Boleh pergi lebih jauh. boleh pergi lebih lagi. jauh, kau boleh merentas dunia Border, kan. betul. Sampai orang kat luar boleh boleh access beli, kita boleh punya sebab produk. kau boleh cakap bahasa Inggeris. Betul. Macam saya, problem saya ialah saya selalu bagi motivational talk. Tapi dalam bahasa Malaysia. Tapi kalau saya punya English very fluent, so saya dah boleh penetrate yang on English punya audience kan. Motivation Jadi maknanya English. motivation talk saya dalam English saya boleh pergi dah dua cabang dah. Dalam English saya boleh pergi, dalam Melayu saya boleh pergi. Betul. Sebab tu ada orang yang boleh banyak bahasa ni dia bagus. Ada satu budak ni umur dia sekarang lebih kurang dalam 36 tahun. Dia ni tahu 7 bahasa. 7 bahasa. Seronoknya. Sebab dia tahu 7 bahasa sebab dia ikut atuk dia sebagai duta. Dia duduk banyak negara. So apa berlaku masa MDEC. MDEC ni dia banyak buat kerja dalam talian. So dia ni punya gaji, awak rasa gaji dia sebulan berapa sekarang? Dia start dengan gaji dia sebulan 2,000. Sekarang gaji dia berapa? Maybe berpuluh ribu. Puluh ribu. Awak rasa? RM10,000 juga. Almost 100 kot. 3, 5, 6, 5 digit. Tahun lepas gaji dia sebulan. Awak kata sebulan ke setahun tadi tu? Sebulan. Sebulan gaji dia RM1,000,000. Sejuta. Yelah, sebab maybe dia boleh buat, dia multiple, dia ikut Awak tahu apa dia punya kerja dia buat? Tahu? Apa? Dia jadi translator subtitle untuk drama Korea. Ha. Oh.
Dia sign kontrak dengan satu drama, dengan sana punya apa Korean apa benda TV ya. So dia translate drama tu dalam bahasa Inggeris, bahasa dia bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina kan, 7 bahasa. So dia punya gaji 1 bulan 1 juta. Yelah, sebab 7 bahasa je 7 bahasa. Itu kelebihan. Lepas tu drama Korea pula bukan satu. Kelebihan. Drama Korea ni pula berbelas-belas, berpuluh episod dia. Jadi maknanya bahasa kan? Kelebihan bahasa. Satu lagi kelebihan bahasa ni ialah apabila kalau kau tahu bahasa Inggeris, engkau boleh jadi translator. Betul. Ada orang kerjaya dia jadi translator kepada menteri, orang-orang besar, dia jadi translator. Ataupun kadang-kadang dia duduk dekat luar negara, dia jadi pemandu pelancong pula. Betul. Dia macam-macam benda, macam-macam. Banyak sebenarnya. Bahasa ni kan. Dia boleh go a lot of industries. So kalau kelebihan orang ada bahasa, kelebihan berbahasa ni sebenarnya bagus. Betul. You can gain lot of opportunities. Macam kalau kita orang Malaysia, kita boleh berbahasa Inggeris dengan cantik. Kalau kita pergi negara luar, orang putih ni sebenarnya dia pandang kita kecil sebab dia pernah jajah kita. Kan, dia memang pernah jajah kita. So dia pandang kita ni, padahal orang Melayu ni kat orang Malaysia ni pandai-pandai. Tapi kalau kita boleh cakap bahasa Inggeris lebih biar, tak semua orang putih dia bercakap bahasa Inggeris dengan betul loh. Betul. Grammar dia orang pun salah juga grammar dia orang pun salah sebenarnya. Sebenarnya grammar dia orang pun salah, tapi sebab dia orang putih. Yelah. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita punya orang cakap bahasa Inggeris, grammar kita lebih better daripada dia. Betul. Sangat betul. So maksudnya kita dalam berbahasa Inggeris ni, Melayu kena speaking ni, kita kena try je lah. Kita kena cuba. Dan grammar tu memang kita kena improve. Kita memang kena improve. Tapi untuk kita improve grammar tu, kita kena cuba dulu. Kita kena biasakan diri dulu. Kita kena ada confidence tu dulu. Sebenarnya bila you nak bercakap English, you kena banyak communicate. You kena banyak bercakap. You kena banyak trying. Macam you cakap tadi lah, cakap depan cermin, baca je apa-apa. Contoh kalau macam kita tengok ustaz-ustaz kita yang sekarang banyak bagi ceramah kan. Kalau dia fluent English, dia orang bukan hanya terkenal dekat Malaysia saja. Betul. Dia boleh terkenal sampai kat luar negara. Betul, macam Mufti Meng semua kan. Dia orang sebab bahasa Inggeris je. Betul. Bahasa Inggeris dia merentas sebab dia tu kira bahasa utama dunia lah. Betul. Dan semua orang akan faham apa yang dia cuba sampaikan. Tapi kita punya kadang-kadang ada juga kita punya lecturer kita ataupun ustaz-ustaz yang keluar daripada universiti-universiti besar, dia orang punya English pun tak boleh, tak sampai tahap tu. Itu salah satu jalan dakwah juga. Betul. Macam saya, contohnya saya kalau Hollywood panggil saya berlakon, saya fikir 10 kali nak ambil tidak. Yelah, sebab apa? Sebab saya punya English tak fluent. Dan bila saya dapat dialog dalam bahasa Inggeris, saya akan jadi mengelabar. Faham tak? Saya nak menghafal lagi, saya nak acting lagi. Tapi sebenarnya boleh. Memang boleh. Macam contohnya saya pernah berlakon dekat Hong Kong, dekat India apa semua kan. Jadi dah bila dah terpaksa, saya kena hafal lah. Tapi tak banyak sikit dia mengganggu saya. Dia mengganggu saya sebab kalau bahasa hafal satu, lepas kita tu nak get in character, nak betul-betul fahamkan, nak feel in the emotion. Macam kita cakap Melayu macam sekarang lah. Dia akan mengganggu sikit. Sama macam Jackie Chan. Jackie Chan dia tak boleh cakap bahasa Inggeris, tapi bila dia dah masuk Hollywood, nak dia boleh cakap bahasa Inggeris. Tapi dia beberapa take pula kan kena. Betul. Tapi dia punya English pun kita nampak juga one word. Orang bagi dia. Sampaikan masa dia tengah show, saya tengok making of tu, dia bila dia salah, orang semua gelak. Lepas tu dia kata, "You laugh at me. At least I know how to speak your language. Betul. Can you speak my language? Betul? Can you speak my language?" Mak Saleh tu semua macam sama juga. Okay, kau boleh laugh kat aku, but can you speak my language Malay? You don't know any single word. So Betul. sepang, kau sepang. Sepak Tu sepak orang. Contoh macam tu lah kan. Dia orang ada satu bahasa je. Ya, betul. Dia orang ada satu bahasa Inggeris saja. Betul. Tapi kita paling tidak pun setengah daripada bahasa ni kita dah, yang tak faham ni kita dah tahu. Kita dah tahu, cuma tak confident nak cakap je. Betul. Sebab kadang-kadang ada orang dia memang mementingkan orang Melayu masa depan. Saya rasa dia kena speaking. Betul. Sebab ini dah jadi satu bahasa yang
semua orang Rutin. semua orang bercakap. Rutin And routine kita tak language. nak stay dekat sini sahaja. Kita Yeah. nak maju ke depan, nak go big. Yeah. Okay, nak cross border. Kita tak nak stay dekat sini je. Lagi-lagi dekat dalam dunia teknologi ni, kita dah tak stuck dalam Malaysia dah. Okay, TikTok tu memang boleh pergi ke mana-mana sahaja. Everywhere, the whole yes, world. the whole Mazah. world. For you yourself to speak English fluently takes you how long? From the day you start. Can you understand my question? Yes, I can understand your question. I'm actually thinking bila I start. Honestly, benda tu I sebenarnya tak tahu bila I start. Sebab Okay, nak cakap the dia punya journey daripada journey dia. kecil. Daripada kita belajar. Daripada kecil I belajar words dulu. I tak bercakap lagi dengan kawan-kawan. Okay, so daripada kecil kita dah gather the information here. No. I mean, writing. okay, bila kau dah besar, fluent, bila kau fluent. start tu. Oh, bila fluent tu. Bila fluent Bila tu, kita bila? bercakap. How long it take time? How long? Okay, let's say I started at 18 sebab that was when I was in university baru I Yeah, start speaking alright. English. So now I'm 28. So 10 years. 10 So and I'm still learning, by the way. Walaupun dah 10 years, I am still learning to improve. Maybe sekarang I boleh cakap macam ni. Next time I will use like bigger words. Perkataan yang lebih. Okay, to make yourself confidence start from 18 to make your confidence to grow. I mean to go to the public, to go to your in No front of lah, your friend to senang. speak English. Berapa lama? Berapa lama? 2 tahun? Honestly, sampai sekarang pun sebenarnya I tak berapa nak confidence. So untuk cakap pasal confidence tu, it takes years untuk build. But now you are teacher. Yeah, so yeah. you should have the confidence. Yeah, I have confidence, but somehow dia macam still, I can still do better than this. Ada tak moment kan? You teacher, okay, now you kata you masih lagi you nak ni. Nak improve. Student you yang lebih pandai lagi pada you. Okay. Yang masih tidak ada student. Okay, Memang ada je. student ni fluent gila. Okay, ada English sometimes dia. saya macam, oh my god, I'm so sorry, I forgot the words. And then my students akan macam, is it this, miss? And I am open to that. And bila kita mengajar, kita macam, I tak tahu lah kita, tapi kalau macam I am open to my students correcting me. Macam let's learn together. Yeah. Okay, I'm speaking English with you, hoping that you will get used to the language. Okay, and you pun confident enough untuk reply to me in English. So kalau I tersilap, it's okay, correct me anytime. And I will do the same to maknanya you. budaya ni pun sekarang macam dulu-dulu cikgu kan, dia tak kasih student dia lebih daripada dia. Student jangan, saya cikgu ke awak cikgu? Awak je nak mengajar saya. Contohlah. But nowadays terbuka. Dia biar sama-sama. Maknanya you Betul. gain each other. Sebab saya perasan student saya, dia lagi seronok bila dia bergerak sama-sama dengan dia punya cikgu. Macam matematik pun. Kalau matematik saya kira kan, saya punya student okay, siapa cepat dia terror. Yang kira. So dia rasa macam kompetitif and dia rasa macam cikgu ni macam dia nak bergerak sama-sama and if I can do it and she can do it, kita buat sama-sama. Dia lagi bersemangat lah. Dia tak adalah macam I can never be like her. Dan budak pun akan jadi suka dengan betul. subjek tu, dengan cikgu tu, dengan dia akan suka nak pergi tuition. Betul. Dia instead of rasa dia buat benda tu seorang-seorang, dia buat benda tu sama-sama dengan cikgu dia. Tapi of course kita macam kalau boleh, of course kita nak bagi dia more, bukannya dia nak bagi kita. Tapi if they help us along the way, Togetherly lah. yes. Yeah, why not? Why not? Sama-sama, yes. Okey, korang dekat luar sana apa pun sebenarnya kita borak dengan Marza ni, sebenarnya English ni juga janganlah kita pinggirkan English. Sebenarnya English ni adalah satu bahasa yang agak penting, Ataupun begitu penting sekarang sangat ni. penting. Tapi janganlah rasa English tu misal kena culture, you kena budaya kan English Bila tu I cakap dalam je I pandai, bukan. no. Dia bukan satu level untuk measure kita punya intelligence, bukan. Cakap bahasa Melayu pun kita pandai juga. Ya, tapi bila keperluan. Keperluan betul. tu maknanya okey, kalau kita nak train apa yang kata Mazah tadi, yang kita bincang-bincang tadi, sebenarnya jangan ada perasaan malu. Jangan ada perasaan malu untuk kita bermula dengan bahasa orang lain walaupun kita salah. Ya, Sebenarnya kita betul. sedang dalam peringkat pembelajaran. Betul, improve bukan Improve. impress. Improve bukan impress. Kalau kita nak improve diri kita, jangan risau kalau kita melakukan kesilapan. Kalau kita dah terror, kau impress lah orang kan. Kau impress lah orang dengan kehebatan kau. Apa pun bahasa begitu penting dalam kehidupan kita. Nak pula sekarang ni bila zaman dah tak ada sempadan ni, bahasa Inggeris memainkan peranan yang begitu besar untuk kita menyampaikan segala-galanya kepada orang luar sana, kerana bahasa Inggeris adalah bahasa utama dunia. Memang betul macam negara-negara lain seperti Rusia, France, Japan, Korea, dia takkan dia masih lagi
utuh setia dengan bahasa dia, tetapi kita kena ingat jugalah bahawa kalau kita nak pergi jauh, kita kena ada bahasa yang lain daripada bahasa maknanya kita lah. kena mahir juga dalam, orang kata bukan mahir lah, kita kena tahu ataupun kita kena pandai lah, orang kata at least basic macam Datuk cakap tadi kan, English tu basic tu kita mesti tahu kerana Yes, no, alright. yes, maybe no. now dia lebih lagi, ada lagi lebih lagi lah. Yes, Sleep. no, alright. Pay, okay, yelah, benda-benda yang basic, order. benda-benda yang basic untuk kita, orang kata tahu bahasa Inggeris. Tetapi apapun bahasa Melayu tu adalah bahasa utama, bahasa ibunda kita. But tak salah kalau kita belajar dan kita juga orang kata fasih dalam bahasa Inggeris. Baik. Okay, terima kasih Maza. Okay, Thank you so much. Raja Mars Arina. Raja Mazarina. Yes. Yeah. Dia macam sebenarnya family Mas. bagi Arina sebenarnya, sebab adik-beradik saya sebenarnya ada Mas Lina, Mas Yani, Mas Nura. Saya Mas Arina. Tapi sebab dekat universiti ada Raja, ada Rina. So orang start panggil Maza. Raja Mazarina. Okay. So Maza. Cikgu Maza Cikgu Maza, Miss Maza. Ya, Miss Maza. Okey, terima kasih Miss Maza. Thank Dan you. terima kasih kepada Thank you korang so yang menonton. Jumpa lagi minggu hadapan dalam topik yang baru dalam Hitam Putih. Jangan lupa untuk saksikan Hitam Putih setiap minggu di YouTube Suhan dan juga Usanita 9 malam hari Ahad. Bye. Bye. Assalamualaikum. Ku Usanita.